Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai Halo Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terus kepada perkembangan berita pada hari ini. Ulasan Anwar lulus ujian 100 hari, Perikatan Nasional gagal. Ini satu ulasan yang amat panas dan mungkin amat mengejutkan ataupun mungkin amat mengejutkan bagi penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Sejak Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 24 November 2022 dan Kabinet Perpaduan ditubuhkan pada 3 Disember 2022, Anwar telah lulus ujian 100 hari pertama, manakala Perikatan Nasional PN pula gagal dalam ujian ini. Kerajaan Anwar telah melepasi 4 ujian penting dalam 100 hari pertamanya, iaitu sidang Parlimen ke-15, usul undi percaya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke yang ke-10, usul menjunjung titah diraja dan semalam bacaan kedua Belanjawan 2023. Harapan yang mendorong rakyat Malaysia dalam 100 hari pertama ini tidak pudar dan masih menjadi cita-cita ramai yang boleh dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan untuk menetapkan semula dan mengembalikan Malaysia kepada prinsip pembinaan negara. Ia seperti yang diterapkan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan dalam perlembagaan rukun negara, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, pemisahan kuasa, kedaulatan undang-undang, badan kehakiman yang bebas, Islam sebagai agama rasmi negara dan kebebasan beragama untuk semua agama, takbir urus yang baik, integriti awam dengan minima rasuah, kerajaan yang bersih dan jujur, meritokrasi, menghormati hak asasi manusia, menamatkan ketidakadilan dan ketaksamaan dalam negara, sistem ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sosial bertaraf dunia dan perpaduan negara, persefahaman dan keharmonian daripada masyarakat majmuk berbilang kaum, bahasa, agama dan budaya. Walaupun Kerajaan Anwar telah lulus ujian 100 hari pertama ini, Perikatan Nasional pula telah gagal dengan teruk. Ketika perbahasan titah diraja dan peringkat dasar Belanjawan 2023, ahli-ahli Parlimen PN dilihat ketandusan idea untuk membolehkan pembangkang di Parlimen menyumbang secara positif kepada politik dan bagaimana mengembalikan Malaysia menjadi negara bertaraf dunia dengan kestabilan politik dan komitmen terhadap takbir urus yang baik, anti rasuah dan salah guna kuasa. Malah perkara sebaliknya yang berlaku. Bukan saja tiada cadangan tentang bagaimana Malaysia boleh menjadi sinar cahaya dalam dunia yang mencabar, seperti yang dikatakan oleh bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman, mereka juga tidak dapat menyumbangkan apa-apa idea untuk Malaysia bebas dari rasuah dan salah guna kuasa. Kini, calon Perdana Menteri PN didakwa di mahkamah atas beberapa pertuduhan rasuah. Perkara ini sangat berbeza pada tahun 90-an apabila PAS di bawah pimpinan Fadzil Noor dan Nik Aziz Nikmat mencetuskan harapan dan udara segar untuk semua rakyat Malaysia agar negara ini menjadi lebih baik dan memainkan peranan penting di zaman reformasi sehingga PAS mengeluarkan slogan PAS untuk semua. Tetapi kini PAS mengeluarkan laungan berbeza, versi Islam yang tidak bertolak ansur dan ekstremis di mana ia menjadi instrumen utama dalam politik pembohongan, kepalsuan, pembohongan, bangsa dan agama yang memecah belahkan dan beracun. Dengan Presiden PAS Hadi Awang membuat dakwaan yang tidak masuk akal bahawa DAP mempromosikan Islamofobia, tetapi gagal untuk membuktikan perkara ini selepas 4 bulan. Tetapi apa yang lebih mengejutkan lagi apabila Hadi menyamakan rasuah dengan sedekah dan cubaannya untuk membolehkan rasuah dalam kalangan orang Islam. PAS di bawah pimpinan Hadi tidak bimbang jika Malaysia jatuh lebih rendah dalam indeks persepsi rasuah CPI Transparency International TI, atau jika Malaysia ditinggalkan di belakang Indonesia, India, China atau lebih banyak negara pertubuhan kerajaan Islam OIC.
Malangnya, negara kita tidak mampu untuk menunggu PAS menjadi moderat. Jika Parlimen boleh menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai rasuah dan khususnya untuk menyiasat skandal 1MDB mengenai 3 kontroversi penyelesaian kes Apandi, IPIC, ABAR dan Goldman Sachs, dan sama ada kes-kes ini perlu dibuka semula, Malaysia mempunyai peluang yang lebih baik untuk menghentikan kemerosotan kita dalam 3 tahun yang lepas dalam carta TI-CPI. Bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkata dia terkeliru dengan keputusan Putrajaya untuk tidak mendedahkan butiran penyelesaian. Bekas Pegawai Negara Mohamed Apandi Ali mengenai pampasan berlebihan untuk pemecatan beliau daripada jawatannya kerana Apandi Ali telah membuat tuntutannya secara terbuka, malah menuntut sejumlah RM2.23 juta ringgit. Mahathir berkata, namun pampasan kerajaan dirahsiakan. Kenapa? Saya ada sebab untuk mengetahui sebabnya kerana saya rasa dia tidak layak diberi pampasan sama sekali. Pada 14 Februari, Azalina Othman berkata dalam jawapan bertulis Parlimen kepada Ahli Parlimen DAP Ipoh Barat M. Kulasegaran bahawa perkara itu telah diletakkan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 selaras dengan perjanjian bahawa syarat penyelesaian itu dirahsiakan. Jawatan kuasa pilihan Parlimen hendaklah mengadakan pendengaran dan memanggil Mahathir Mohamad kerana dia berkata Apandi tidak layak diberi pampasan sama sekali. Pengarang buku 1MDB, The Scandal That Brought Down a Government dan pengulas politik P. Gunasegaram menganggarkan penyelesaian bernilai 1.8 bilion US dollar bersamaan dengan 8 bilion ringgit kerajaan dengan Emiria Arab Bersatu UAE mengenai 2 syarikat UAE, International Petroleum Investment Company IPIC dan anak syarikatnya ABAR Investment PJS dengan 1MDB berkurang 3.98 bilion US dollar bersamaan dengan 18 bilion ringgit berbanding dengan jumlah 5.78 bilion US dollar bersamaan dengan 26 bilion ringgit yang dipertikaikan oleh bekas Pegawai Negara Tommy Thomas. Ketiga, bekas Menteri Keuangan kedua dan Ahli Parlimen Titi Wangsa Johari Abdul Ghani telah membangkitkan penyelesaian kontroversi Goldman Sachs yang dicapai dengan kerajaan Malaysia berhubung 1MDB pada Julai 2022 ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Menteri-menteri dan pegawai utama Kerajaan Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin yang berkaitan harus disapina oleh jawatan kuasa pilihan khas Parlimen sebagai skandal mengenai skandal 1MDB supaya PSC boleh mengemukakan laporan yang benar dan penuh mengenai 3 penyelesaian skandal 1MDB yang kontroversi kepada Parlimen. Lim Kit Siang ialah ahli Parlimen veteran DAP. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Terus setia berada dalam channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan semua perkongsian yang channel ini kongsikan. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.